Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam daurah fiqh siyam, fiqh puasa pada muka surat 161, membicarakan mengenai panggilan untuk menunaikan solat hari raya. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat sunat tak disunatkan azan dan juga tak disunatkan iqamah. Tetapi ada certain semayang yang disunatkan berjemaah ini, kita lawangkan perkataan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah adalah untuk solat sunat yang disunatkan berjemaah. Solat gerhana matahari, solat hari raya, solat tarawih sendiri. Adapun solat fardu tak disunatkan as-salatu jami'ah. Sebahagian muazzin di sebahagian masjid dia akan berdiri di saf, kemudian dia akan menyatakan saf, suruh rapatkan saf. Sebenarnya yang disunatkan adalah diiqamat, dan disunatkan bagi makmum untuk berdiri selepas daripada selesai iqamat dilawangkan. Itu yang disunatkan. Bila dah habis Allahu Akbar, la ilaha illallah, barulah disunatkan berdiri bangun. Melainkan dalam sebahagian situasi seperti solat Jumaat. Solat Jumaat begitu ramai, tak boleh kita nak tunggu habis iqamat barulah kita bangun. Sebab dalam keadaan ramai yang berasak-rasak nak penuhkan di bahagian hadapan, tak mungkin kita boleh melakukan perkara sunat ini. Ataupun sembahyang di Masjidil Haram, tak mungkin kita melakukan perkara sunat ini, iaitu tunggu sampai habis iqamat baru kita bangun. Kemudian cara mendirikan solat hari raya. Solat hari raya ni bilangannya hanya 2 rakaat berdasarkan daripada perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, salatul adha raka'atani wa salatul fitri raka'atani. Solat hari raya 2 rakaat, solat hari raya Aidil Adha 2 rakaat, Aidil Fitri 2 rakaat. Wa salatul musafir raka'atani. Solat orang musafir pun 2 rakaat, daripada 4 menjadi 2. Wa salatul jumu'ah raka'atani. Salat Jumaat juga 2 rakaat. Tamamun laisa biqasrin. Salat Jumaat ni salat tamam. Dia bukan 4, dia memang 2, bukan qasar. Ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula solat hari raya adalah dengan niat ketika takbiratul ihram, seperti mana sembahyang fardu kita angkat takbir Allahu Akbar. Ketika mengangkat takbir yang pertama dipanggil takbiratul ihram, kita lintaskan niat sajaku solat sunat hari raya Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang wajibnya sajaku solat sunat hari raya makmum, itu yang wajib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu semua sunat. Yang wajib adalah kita ta'yinkan qasad saja aku semayang, kemudian ta'yinkan sunat hari raya Aidil Fitri, kemudian niat makmum, itu yang wajib. Yang lain semua sunat. Selepas mengangkat takbiratul ihram, perkara yang pertama adalah disunatkan membaca doa iftitah. Selepas takbir yang pertama, iaitu takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, kemudian diangkat pula takbir yang lain, dipanggil sebagai takbir raya. Takbir untuk solat raya 7 kali takbir. Selepas daripada itu masuk takbiratul ihram, 8 kali takbir Allahu Akbar, dan diselangi
dengan setiap kali takbir itu dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan adalah afdal dan aula untuk ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 7 kali takbir selepas takbiratul ihram. Selepas daripada itu barulah kita akan membaca surah Al-Fatihah. Selepas surah Al-Fatihah, imam akan membaca surah, makmum akan membaca Al-Fatihah. Kemudian naik pada rakaat yang kedua. Bila naik pada rakaat yang kedua, dipanggil takbir intiqalat. Bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Selepas daripada itu 5 kali takbir disunatkan untuk kita mengangkat takbir, dan setiap takbir disunatkan diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jika seseorang terlupa pada muka surat 162 mengangkat takbir, dia terlupa mengangkat takbir 7 dan 5 kali pada rakaat pertama dan kedua, sama ada dia menjadi imam ataupun dia sembahyang bersendirian, kemudian dia teringat ataupun makmum belakang tegur dia subhanallah, maknanya dia bangun rakaat kedua tak angkat 5 kali takbir, makmum belakang tegur dia, maka pada ketika itu dia tak perlu untuk mengulangi takbir yang dia tertinggal 5 kali pada rakaat kedua, tak perlu. Sebab takbir itu adalah takbir dipanggil sunat hayat. Sunat hayat ni adalah sunat yang ringan. Tapi bila mana kita dah start baca Fatihah, Fatihah itu fardu. Jadi tuan-tuan dah mulakan baca Fatihah, tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba makmum tegur belakang subhanallah, suruh kita mengangkat takbir, iaitu takbir hari raya Allahu Akbar. Imam tetap tak nak mengalah, sebab imam dah melakukan perkara yang fardu, iaitu bacaan Al-Fatihah. Mana mungkin imam nak berpatah balik melakukan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Kalau imam tadi berpatah balik, mana imam tu kurang disiplin ilmunya, ataupun kerana dia takut kepada makmum. Sebab makmum beberapa kali gertak dia subhanallah subhanallah, dia terpaksa berpatah balik. Kalau dia tetap dengan pendirian ilmu yang dia ada, dia tidak akan berpatah balik. Jika imam tak melakukan takbir 7 kali ataupun 5 kali pada rakaat yang kedua, adakah makmum perlu untuk takbir ataupun tidak? Adakah makmum perlu takbir ataupun tidak? Makmum tidak perlu membacanya kerana ia bukan fardu atau sunat yang dituntut. Ia hanya sunat hay'ah, seperti bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau imam tak buat, imam dah naik rakaat yang kedua, imam pun Bismillahirrahmanirrahim, tak angkat 5 kali takbir, makmum tak dituntut untuk buat. Dia berbeza dalam sunat ab'ad. Sunat ab'ad dituntut kita buat walaupun imam tak buat. Cuma dalam tahiyat awal, kalau imam tak buat, kita niat mufaraqah, kita buat. Itu yang afdal dan terbaik. Afdal dan terbaik, kita niat mufaraqah, niat tak nak ikut imam dalam hati, kita buat tahiyat awal, selesaikan sembahyang kita sendiri, bersendirian. Pahala jemaah kita akan dapat penuh, tidak dikurangkan sedikit pun. Sebab imam telah meninggalkan, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, sunat ab'ad yang hampir kepada wajib. Kalau imam tak baca doa kunut, makmum boleh baca doa kunut versi ringkas. Ada gabungan tasbih, ada gabungan doa. Allahumma ghafirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya ghafur ya rahim. Itu pun dah cukup. Imam tak buat, makmum disunatkan buat. Untuk sunat hayat, sunat yang ringan, 7 kali takbir pada rakaat yang pertama sembahyang raya, 5 kali takbir pada rakaat kedua sembahyang raya. Imam tak buat, makmum tak perlu buat, dan tak perlu tegur pun imam. Sebab kesalahan ini adalah kesalahan yang ringan, dan imam telah pun melakukan perkara fardu membaca Al-Fatihah. Tak mungkin imam berpatah balik semata-mata untuk mendapatkan perkara yang lebih rendah, iaitu perkara sunat. Dan tak disunatkan sujud sahwi.
Sebab sujud sahwi untuk sunat ab'ad. Sunat hay'ah ni sunat ringan, tak baca surah selepas Al-Fatihah, itu sunat ringan, tak perlu untuk kita sujud sahwi. Sujud sunat hay'ah ni antara sunat yang paling banyak. Sujud sunat ab'ad, kalau tertinggal disunatkan sujud sahwi. Sunat ab'ad ni ada 6 lebih kurang, tapi sunat hay'ah ni banyak, mungkin 30, 40 ataupun lebih. Meninggalkan semua takbir tambahan tersebut atau sebahagian darinya adalah makruh. Kalau dia buat lebih, kalau dia buat kurang, ataupun dia tak buat langsung, maka hukumnya makruh. Jika seseorang bersolat di belakang imamnya bertakbir sebanyak 6 kali atau 3 kali, maka dia mesti mengikut perbuatan imam dan tidak disunatkan menambah takbir untuk mencukupkan 7 kali. Kalau imam buat rakaat pertama 3 kali takbir, kita pun 3 kali lah. Sepatutnya sunat 7 kali. Tak perlu kita nak mengejarkan sunat, kerana mengikut imam itu adalah wajib. Walaupun dalam perkara yang sunat ini kita buat je 3 kali. Imam Al-Muzani berpendapat takbir pada rakaat pertama adalah 6 kali, manakala Imam Abu Hanifah berpendapat 3 kali. Sebab mungkin semayang di Masjid India, mazhab Hanafi, takbir mereka rakaat pertama 3 kali, kita buat 3 kali lah, takkan kita nak buat 7 kali. Jika makmum datang semasa imam telah selesai takbir ataupun terlepas beberapa takbir dan masbuk, mana yang masbuk, dia datang imam dah takbir yang ketiga rakaat pertama, sepatut 7 kali, tapi dia masuk imam dah takbir dah takbir kali yang ketiga, bukan rakaat ketiga, rakaat pertama kali yang ketiga takbir, semua 7 kali takbir, tapi dia terlepas. Adakah perlu dia ganti ataupun tidak? Maka hukumnya tak perlu ganti. Hukumnya adalah tak perlu ganti. Sebab apa tak perlu ganti? Sebab dia adalah sunat hayat. Bila mana kita dah terlepas, apa yang sempat bersama imam itu yang kita kawal. Sempat bersama imam 2 kali takbir je, 2 kali lah. Maka adakah perlu untuk kita menambah lagi yang tertinggal? Tak perlu. Disunatkan mengangkat tangan bersama setiap kali takbir. 7 kali takbir tu disunatkan angkat tangan. Allahu Akbar, disunatkan angkat tangan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, takbir ini sebenarnya berapa kali kita angkat tangan? Sebenarnya takbir hari raya ni 7 kali kita angkat tangan. 7 kita angkat tangan. Kalau tuan-tuan kena faham, takbir kita nak bertakbir 100 kali pun tak apa, tapi jangan angkat tangan. Sebab angkat tangan dah dikira mempermainkan semayang, boleh batal semayang. Tuan-tuan nak takbir solat jenazah ni, takbirnya 4 kali. Tuan-tuan nak buat 40 kali takbir, boleh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh? Tak batal ke solat jenazah tuan-tuan? Solat hari raya 7 kali, tuan-tuan takbir sampai 70 kali, boleh, tak jadi masalah. Cuma jangan angkat tangan. Bila angkat tangan tu boleh batal semayang, sebab tuan-tuan dah mempermainkan semayang. Bila takbir saja, takbir itu satu zikir, tak membatalkan semayang. Subhanallah, alhamdulillah, tuan-tuan sebut. Nak bangun daripada rakaat yang berikut ni badan berat, Allahu Akbar, subhanallah, tak batal semayang, itu semua zikir, tasbih. Mengangkat tangan sama seperti mana kita mengangkat tangan takbiratul ihram, takbir rukuk, takbir i'tidal, kita sami Allahu liman hamidah, semua sama. Ibu jari kita setentang dengan cuping telinga, dan dalam masa yang sama tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bukan dia menghadap ke arah kita, bukan Allahu Akbar, menghadap ke arah kiblat. Ibu jari setentang, sejajar dengan cuping telinga, itu sunat lah, disunatkan. Berdasarkan
Umar radhiyallahu taala anhu mengangkat tangan beliau setiap kali takbir dan disunatkan meletak tangan kanan atas tangan kiri di bawah dada atas pusat. Itu seperti mana takbir-takbir biasa. Disunatkan berhenti di antara dua takbir sekadar masa membaca satu ayat Al-Quran, dan disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya sebutkan tadi. Tidak ada sebarang zikir tambahan yang perlu dibaca sebelum dan selepas mengangkat 7 kali takbir. Begitu juga sebelum dan selepas 5 kali takbir rakaat kedua. Selepas itu terus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz bermaksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillah al-Fatihah, kemudian baca surah. Surah apa yang disunatkan untuk membaca dalam dalam solat hari raya? Disunatkan membaca surah Qaf dan juga surah Al-Qamar. Rakaat pertama surah Qaf dalam 3 page. Rakaat yang kedua surah Al-Qamar lebih kurang 2 page setengah, hampir-hampir 3 page. Panjanglah. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Dia katakan yaqra fihima biqaf wal Qur'anil Majid wa qatarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat hari raya Aidil Fitri, Nabi akan baca apa? Dan juga hari raya Korban, Nabi akan baca surah Qaf. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua, Nabi akan baca surah Al-Qamar, iaitu iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kalau tuan-tuan rasa panjang sangat tak sesuai dengan jemaah ni, panjang 3 page satu rakaat, tuan-tuan boleh ambil pilihan yang kedua, bacalah surah Sabbihisma rabbikal a'la selepas Al-Fatihah rakaat pertama, dan juga rakaat yang kedua tuan-tuan baca selepas Al-Fatihah. Siapa yang menjadi imam membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Berdasarkan hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil 'idain wa yaumil jumu'ah bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca pada solat hari raya, 2 hari raya, hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha, dan juga pada hari Jumaat, solat Jumaat, Nabi akan baca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, dan juga hal ataka hadithul ghasyiyah rakaat yang kedua selepas daripada Al-Fatihah. Disunatkan baca kuat solat hari raya, dan takbir tambahan juga, takbir tambahan secara jahar, zikir di antara 2 takbir dibaca secara perlahan. Azan. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على Dalam solat hari raya disunatkan baca kuat. Selalunya semayang siang tak baca kuat, semayang zuhur, semayang asar tak baca kuat. Gerhana matahari siang tak baca kuat. Melainkan semayang yang datang warid dalam hadis Nabi, Nabi baca kuat maka kita buat, sebab itu adalah sunnah. Solat Jumaat siang hari tapi baca kuat sebab Nabi buat. Solat hari raya siang hari tapi baca kuat sebab Nabi buat, kita pun buat. Itu adalah satu sunnah. Khutbah hari raya Nabi SAW, riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka solat hari raya sebelum daripada khutbah. Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar buat perkara yang sama. Dan pada hari Jumaat juga sebenarnya disunatkan kita memperbanyakkan sedekah, bukan sekadar bulan Ramadan, tetapi hari raya pun disunatkan memperbanyakkan sedekah. Nabi SAW bangun menyampaikan khutbah pada hari raya Aidil Fitri, fasalla fabada bis salah. Nabi bangun mulakan sembahyang, kemudian Nabi berkhutbah. Kemudian selepas selesai daripada sembahyang, Nabi selesai khutbah, Nabi turun daripada mimbar, maka Nabi datang kepada jemaah wanita. Nabi memberi peringatan kepada mereka untuk memperbanyakkan sedekah pada hari raya. Perkara-perkara yang disunatkan sama. Imam naik saja di atas mimbar, imam kena beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian imam duduk seketika, disunatkan duduk seketika. Kemudian imam bangun menyampaikan khutbah seperti mana solat hari raya, seperti mana solat Jumaat. Solat Jumaat dia ada azan, kita beri imam khatib memberi salam, kemudian dia duduk, muazzin azan. Adapun solat hari raya sama, cuma dia tak ada azan je, itu beza dia. Duduk seketika kemudian bangun balik. As-sunnatu an yakhutub al-imam fil aidain khutbatain yafsilu bainahuma bijulus. Sunnahnya adalah berkhutbah, imam berkhutbah pada dua hari raya, solat hari raya ni dengan dua khutbah dan pisahkan dengan duduk. Sama, semua syarat-syarat, semua rukun, semua perkara sunat, semua rukun khutbah dan juga perkara yang sunat dalam sembahyang khutbah Jumaat itulah kita letakkan pada khutbah hari raya. Disunatkan dalam khutbah hari raya ini, selalu kita akan baca teks. Sebenarnya disunatkan untuk memberi penerangan tentang hukum zakat fitrah bagi mereka yang lalai tak teringat untuk bayar zakat fitrah. Kemudian dalam masa yang sama kita menceritakan tentang pergaulan ataupun adab-adab dalam hari raya ini. Disunatkan jemaah mendengar khutbah. Jemaah yang datang disunatkan mendengar khutbah yang disampaikan, khutbah hari raya. Kalau dia dah habis sembahyang raya, dia balik tak dengar khutbah, sembahyang tetap sah, tak ada cacat celanya sembahyang hari raya, cuma makruh sebab tak sempurna. Tak sempurna sembahyang raya. Sepatutnya package sekali dengan khutbah, tapi tak dengar khutbah terus balik.
Jika seseorang datang ketika khatib sedang berkhutbah, dia tak semayang raya lagi, maka dia datang ke masjid, dia dengar, dia boleh sembahyang solat sunat tahiyatul masjid dan juga hari raya. Sama seperti mana hari Jumaat lah. Tuan-tuan datang hari Jumaat, khatib sedang berkhutbah, apa tuan-tuan boleh sembahyang pada ketika itu? Tak boleh sembahyang apa? Kerana apa-apa sembahyang pada ketika itu hukumnya haram. Hatta solat sunat qabliyah Jumaat pun tak dibenarkan ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Tambah-tambah solat qada, solat yang lain, solat sunat tak dibenarkan. Melainkan satu solat, iaitu solat sunat tahiyatul masjid sahaja yang dibenarkan ketika khatib sedang membaca khutbah. Itu pun dengan garis panduan yang telah diberikan oleh ulama, iaitu solat sunat yang ringkas. Ringkas ini apa maksudnya? Ada perbezaan antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ringkas solat sunat tahiyatul masjid ketika khatib membaca khutbah, salah satu daripada dua pandangan, dua pandangan kuat, pandangan Ibnu Hajar dan juga pandangan Imam Ramli. Ada yang menyatakan cukup baca Fatihah saja, mengambil perkara wajib. Ada yang kata buat seperti biasa, baca Fatihah, baca surah Qul ya dan juga Qul Allahu Ahad pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul Allahu Ahad, baca surah seperti biasa, tapi jangan terlampau panjang, yang sederhana. Mana mengikut uruf yang sederhana. Kalau semayang di musalla, kalau di negara mana? Arab, mereka tak semayang ni, mereka ada tempat musalla. Musalla tu memang tempat semayang untuk hari raya. Guna setahun dua kali je. Mereka ada letak signboard musalla. Kemudian mereka buat pagar tu untuk semayang. Dan tidak ada kapet, tak ada tikar apa. Hanya pasir je. Sebab semayang setahun dua kali, jadi semayang di situ. Di situ tak ada solat sunat tahiyatul masjid, sebab dia bukan masjid, dia musalla, tanah lapang untuk manusia mudah untuk melaksanakan solat. Sebab solat hari raya selalunya ramai disebabkan orang perempuan sekali hadir. Jumaat pun ramai, tapi Jumaat ini laki saja, perempuan tak datang masjid, jadi tak berapa ramai, tapi taklah seramai mana solat hari raya. Cuma kita di sini solat hari raya tak berapa ramai, sebab surau pun boleh solat hari raya. Berbeza dengan Jumaat. Jumaat tak semua surau boleh mendirikan sembahyang Jumaat, tapi hari raya ni semua surau boleh. Jadi masjid tak penuh seperti hari Jumaat. Kemudian takbir hari raya. Takbir hari raya ni dia ada dua. Takbir hari raya ni adalah sunnah. Takbir hari raya sebagai syiar. Dia perlu zikir ni, dia perlu perlahan. Apa-apa zikir, zikir lepas semayang perlahan. Zikir baca Quran itu juga disunatkan perlahan, tak disunatkan kuat. Melainkan zikir-zikir yang syiar itu disunatkan kuat. Contohnya seperti mana bacaan doa kunut. Doa kunut tu doa zikir, dia juga adalah syiar, maka disunatkan baca kuat bagi imam. Baca kuat daripada awal sampai habis, bukan separuh-separuh, bukan potong-potong, bukan bacaan doa kunut je kuat. Doa kunut itu maksudnya sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Disunatkan doa kunut, doa dan juga zikir. Doa dan juga zikir yang kita baca, fa innaka taqdi wa la yuqda, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu semua adalah zikir, disunatkan juga kuat bagi imam sampai habis. Takbir raya syiar, tak disunatkan perlahan. Takbir raya tak boleh, tak disunatkan takbir raya Allahu akbar, Allahu akbar. Tak disunatkan takbir kuat-kuat Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Disunatkan kuat, tak kiralah imam ke makmum ke, siapakah disunatkan kuat untuk takbir raya, sebab dia syiar.
Cuma dalam zikir yang disunatkan kuat ini sedikit sangat. Kebanyakannya adalah perlahan. Termasuklah zikir lepas sembahyang perlahan. Doa lepas sembahyang pun kita doa secara perlahan, tak doa kuat. Kalau nak imam nak angkat suara sikit tu bolehlah, angkatlah sikit suara, tapi tak perlu kuat. Terdapat perbezaan antara Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban pada muka surat 169. Takbir yang dilaungkan selepas sembahyang fardu dinamakan sebagai takbir muqayyad, manakala takbir yang ditetapkan pada masa tertentu itu dipanggil sebagai takbir muqayyad. Kalau takbir yang takbir di mana-mana tempat, di pasar, di kedai, di rumah, itu dipanggil sebagai takbir mutlak ataupun takbir mursal. Itu perbezaan dia. Disunatkan melakukan takbir mutlak ini pada kedua-dua hari raya. Kedua-dua hari raya disunatkan takbir mutlak. Bermula waktunya daripada terbenam matahari, waktu pada kalau 1 Syawal terbenam matahari 1 Syawal, kalau 29 kita puasa, kemudian pengumuman raya, esoknya raya, maka isyak tu kita takbir raya. Tapi kalau dia kata belum raya lagi, lusa baru raya, esok kita puasa lagi sambung hari yang ke-30, maka esok tu maghrib dah takbir raya. Takbir ini mursal dan juga muqayyad. Waktu cuma takbir muqayyad ini untuk hari raya Aidil Adha dia berbeza sikit. Hari raya Aidil Adha ini bukan bermula hari raya Aidil Adha, takbirnya pada 9 Zulhijjah. Pada manusia sedang wukuf tu kita takbir hari raya 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum raya lah, raya korban 1 hari. Bermula daripada subuh sampailah isyak. Kemudian esok takbir raya lagi sebab 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Untuk takbir hari raya Aidilfitri, dipanggil hari raya Aidilfitri, hari raya puasa ni, kita takbir raya waktunya amat singkat, tetapi di mana-mana. Tak kira naik kenderaan, tidak kira ketika mana di pasar sedang berjalan, di rumah, sebahagian tempat dia buat takbir di rumah-rumah, itu semua disunatkan. Selepas semayang Imam Nawawi kata disunatkan juga. Tapi sebenarnya dia bukan takbir muqayyad. Mana kalaulah imam dia lepas semayang, contoh selepas semayang maghrib ataupun semayang fardu isyak pada malam 1 Syawal, dia tak takbir raya. Dia terus wirid astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia baca zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semua. Makmum belakang tak perlu cuit, tak perlu tegur imam, sebab itu adalah takbir, dipanggil takbir mursal. Takbir mursal kemungkinan imam nak takbir lepas selesai wirid dan juga doa, ataupun selepas selesai daripada wirid barulah imam nak takbir, kemudian baru baca doa dan terpulang kepada imam. Tapi kalau imam dia nak wirid sikit kemudian takbir, itu pun boleh terpulang kepada imam. Dia bukan muqayyad. Bila takbir muqayyad ini adalah takbir pada solat pada hari raya korban. Hari raya korban ini apa-apa semayang disunatkan takbir. Tuan-tuan lepas solat sunat qabliyah takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas solat sunat, selepas semayang fardu takbir lagi. Solat mayat jenazah, selepas solat 4 kali takbir. Jangan segera hantar ke tanah perkuburan, takbir dulu, disunatkan takbir. Takbir hari raya. Apa-apa semayang sunat disunatkan takbir, itulah dipanggil takbir muqayyad. Sebab itu dalam hari raya korban tak disunatkan wirid dulu. Lepas beri salam imam beri salam Allahu akbar, imam beri salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu dah habis takbir, barulah nak wirid, nak baca doa. Itu untuk takbir muqayyad. Untuk takbir hari raya Aidilfitri ini waktunya singkat, tapi di mana-mana boleh takbir. Kalau imam tak takbir lepas sembahyang fardu pun tak apa. Lepas sembahyang subuh imam tak takbir pada 1 Syawal, tak apa. Imam nak wirid terpulang kepada imam sebab dia takbir mursal.
Selepas daripada itu imam baru takbir, boleh. Cuma waktu je agak pendek, sampailah imam mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram solat sunat hari raya, maka pada ketika itu habis takbir lagi. Kalau ada lagi takbir raya bunyi selepas itu, boleh takbir tapi tidak disunatkan. Sebab macam saya bagi tahu takbir, tuan-tuan sembahyang raya nak sepatutnya rakaat pertama 7 kali takbir, tuan-tuan nak buat 17 kali takbir, boleh, tidak batal sembahyang. Cuma jangan angkat tangan ketika takbir. Rakaat kedua 5 kali takbir, tuan-tuan nak buat 15 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab zikir dia tak membatalkan sembahyang, apa-apa zikir. Cuma jangan angkat tangan lah. Bila angkat tangan jadi pergerakan yang banyak, boleh membatalkan sembahyang. Jadi kesimpulan dia, dalam sembahyang hari raya, antara sembahyang hari raya yang mana yang afdal, Quran sebut fasalli li rabbika wanhar. Kamu sembahyanglah kerana Tuhan kamu, dan juga kamu wanhar, buat sembelihan korban. Sembahyang di sini bermaksud sembahyang hari raya korban. Jadi sembahyang hari raya korban itu lebih afdal berbanding hari raya Aidilfitri. Sebab hari raya Aidilfitri tak sebut dalam Quran sembahyang hari raya. Kita kiaskan dengan solat sunat hari raya Aidil Adha. Takbir raya hari raya Aidilfitri lebih afdal. Sebab Quran sebut walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa kamu, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullah, sempurnakan bilangan puasa, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Takbir apa? Cukupkan bilangan puasa takbir. Takbir itulah takbir mursal, iaitu takbir hari raya Aidilfitri. Takbir hari raya Aidilfitri lebih afdal kerana disebut dalam Quran. Takbir hari raya korban kurang afdal lah. Maksud kurang afdal, tak setinggi takbir raya Aidilfitri. Kerana Aidilfitri ini walaupun waktu yang singkat, tapi itu adalah takbir yang terbaik kerana disebut dalam Quran. Sirah ataupun format takbirnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Dan kita tambah lagi Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu semua sirah ataupun format takbir yang disebutkan dalam kitab pun, dalam kitab disebut, dalam kitab Majmu' pun sama, dalam kitab Al-Muhazzab sama juga. Ya, insyaAllah esok kita akan bincang mengenai adab-adab hari raya lah. Ada beberapa adab, perkara sunat yang kita perlu raikan dan perlu kita lakukan hari raya. Tak berapa lama kita akan sambut, dalam 6 atau 7 hari lagi kita akan sambut hari raya. Jadi perlu kita jaga adab-adab hari raya supaya kita mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.